Okey. So kita lihat pula pada soalan yang seterusnya, soalan 4. Soalan 4 ni berkaitan dengan soalan geometri koordinat, dan soalan ni bagi saya dia agak sederhana sikit lah. Sebab kat sini awak just kena ada basic daripada tingkatan 3 garis lurus. Dia kalau awak tak ada basic memang dia jadi lebih susah lah. Tapi bagi saya ni adalah soalan sederhana. So kita lihat daripada soalan ni, kita tengok apa yang kita nak baca dalam soalan ni. So soalan ni dia cakap diberi persamaan garis lurus QR ialah Y sama dengan X tolak 3. So QR ni adalah QR, satu garis ni dia bagi persamaan Y sama dengan X tolak 3. Dan kalau awak perasan, di sini ada simbol anak panah. Ni kita dah tak masuk tajuk vektor lagi dah. Kita anggap dia tajuk garis lurus. Okay, kita anggap dia garis lurus. Dan kalau ada anak panah ni maksudnya simbol ni adalah simbol selari. Okay, ni maksudnya selari lah garisan tu. Okay, maksudnya kalau simbol tu selari, okay, jadi kita tahu selari ni maksudnya kecerunan dia adalah sama. Jadi kita boleh bagi tahu bahawa kecerunan QR sama dengan kecerunan PS. Tapi sekarang ni soalan ni kita kena faham dululah konsep soalan ni, kita kena baca dulu. Okay, soalan ni dia cakap cari nilai S dan tunjukkan bahawa garis lurus PQ dan QR berserenjang antara satu sama lain. Okay. So kita tengok kat sini, dia bagi S ni terletak dalam koordinat S ni terletak dalam koordinat R. Jadi kita kena tahu koordinat bagi R sebenarnya. Yang sebenarnya kita kena tahu koordinat R yang sebenarnya. So kita lihat kita ada satu garis lurus yang ini kita namakan persamaan Ini kita ada persamaan QR. So persamaan QR ni diberi adalah Y sama dengan X tolak 3. Jadi kecerunan bagi persamaan ini adalah 1 sebab kita punya konsep garis lurus ni adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, ni adalah konsep garis lurus yang awak kena faham, yang awak kena ingat. Okey, dan M ni awak keluarkan dekat sebelah kiri X tu. Jadi kalau sebelah kiri ni adalah 1, jadi awak tahu kecerunan bagi QR adalah 1. Tapi macam mana dia boleh dapat kecerunan tu? Okey, so awak kena hasilkan sesuatu yang kita boleh buat maksudnya contohnya kita ada koordinat R dengan koordinat Q. So cara pertama adalah awak boleh gunakan MQR rumus kecerunan, iaitu Y2 tolak Y1. Okey, Y2 tolak Y1 maksudnya S tolak dengan kosong. Okay, S tolak dengan kosong. Okay, maksudnya ni S2, Y2, X1, Y1. Okay, so awak buat je rumus yang ada. Okay, maksudnya awak cari, boleh guna cara ni lah. Dia ada banyak cara sangat banyak cara. Ni salah satu cara yang saya tunjuk. Okay, so 9 tolak 3. Okay, dan kita tahu jawapan dia adalah 1 sebab jawapan dia dekat sini berdasarkan persamaan. So 1 sama dengan S per 6. Okay, S per 6. Dan S adalah 6. Sebab bahagi pindah jadi darab. So awak dapat nilai S tu. Okay, saya pun nak tengok cara saya guna adalah, okay, saya buat cara yang lebih kurang lah. Okay, lebih kurang sama. QR ni saya boleh gantikan terus. Cara kedua pun boleh lah, saya boleh gunalah. Okay, ni cara pertama Cara kedua, awak boleh gunakan koordinat tu sendiri. Contohnya, awak ada R 9 dengan S. Okay, ni cara kedua Cara kedua, awak boleh terus digantikan dalam persamaan. Y sama dengan X tolak 3 ni. Okay, awak boleh je tergantikan. Sebab awak nak cari nilai S tu.
So awak tahu X ni adalah 9 dan Y ni adalah S. So awak terus je pindahkan, gantikan Y dengan S, X tu dengan 9. Okay, ni cara kedua lah. So dapatlah S sama dengan 6 pun boleh. Ni lagi simple lah. Okay, lagi simple. Tapi bagi saya ini ada satu markah atau dua markah sahajalah, tak banyak. Okay. Dan sekarang ni yang kita kena tahu, dia ada lagi satu soalan. Dia tanya dua soalan sebenarnya. Ni soalan lagi satu. Dia suruh kita buktikan bahawa PQ dan QR, okay, PQ dengan QR berserenjang satu sama lain. Jadi apa yang awak nak kena buktikan dekat sini adalah awak kena cari kecerunan bagi PQ, awak kena cari kecerunan bagi QR. Kena cari dua-dua punya kecerunan. Sebab rumus serenjang adalah M1 kali dengan M2 sama dengan negatif 1. Sebab tu awak kena cari kedua-dua kecerunan. Okay, awak kena cari MPQ dengan MQR. So kita buat satu-satu. Okay, so kita buat satu-satu. Yang ni saya asingkan lah. Okay, saya letak sini lah. Okay, ni soalan yang seterusnya. Kita cari dulu MPQ. Okay, diberi kecerunan pula. Diberi koordinat P dengan Q. Dia bagi sini P X1, Y1, Q X2, Y2. So awak cari je kecerunan ni menggunakan rumus yang awak belajar dalam matematik lah. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okay, so kita ada kosong tolak 3 per dengan 3 tolak kosong. Okay. So jawapan dia akan dapat negatif 3 per 3 iaitu negatif 1. Kemudian awak cari pula MQR. Dan MQR ni awak boleh je ambil balik daripada atas ni dan awak tuliskan balik. Okay, tuliskan balik S tu sebagai 6. So 6 tolak kosong per dengan 9 tolak 3. Dan awak dapat 6 per 6 iaitu 1. Okay. Dan sekarang ni kita nak cantumkan kedua-dua kecerunan tadi dengan gunakan rumus serenjang. Okay. So kita buatlah MPQ, MQR ataupun kita cakap MPQ darab dengan MQR. Sebab saya rapatkan, rapat maksudnya darab. Okay, rapat maksudnya darab. Oops, saya tekan pula. Okay, awak just letak je sama dengan negatif 1 kali dengan 1 iaitu negatif 1. So maksudnya ini terbuktilah bahawa mereka adalah berserenjang satu sama lain. Jadi awak gantikanlah balik. MPQ tu adalah negatif 1 dan MQR tu adalah 1. Okay, dah terbuktilah bahawa garis lurus ini berserenjang. Okay, jadi soalan ni sebenarnya senang. Okay, dia banyak tau markah. Sebetulnya kat sini di dalam 3 markah je dapat ni 1. Okay, ni 2. Sepatutnya lah. Tapi kat sini saya tengok dia cakap markah dia 5 banyak sangat dia letak. Dia taburkan banyak sangat. Okay, so bagi saya itu bonus lah bonus. Alright. So ini paling simple lah. Okay, ini paling simple soalan dia. Tapi yang agak menyusahkan tu kalau awak tak nampak lah garisan ni macam mana nak cari. Jadi ada dua cara saya ajar awak kalau nak cari koordinat ni, awak just gantikan balik dalam persamaan tu. Okay, boleh je, tak ada masalah. Dan awak boleh gunakan cara yang tadilah, cara pertama pun boleh. Alright, itu berkenaan dengan soalan A. Okay, soalan A ni dia tanya pasal kecerunan lah something Sekarang kita nak tengok pula pada soalan B. Seterusnya cari nilai H dan K. H dan K lagi kan? Okay. Soalan ni tak adalah berapa susah sangat.
Okey, so kita tengok lagi sikit kecerunan bagi RS. Dia bagi dekat atas ni, dia bagi MRS MRS. MRS ialah 1/7. Okey, MRS tu maksudnya kecerunan lah, sebab tu saya just letak simbol sahaja. So, tulis siap-siap. MRS ialah 1/7. Okey, dan sekarang ni apa yang awak nak kena buat adalah awak kena cari koordinat bagi H dan K. Sebab dia nak tahu nilai H dan K tu. Tapi awak tahu kecerunan bagi RS. Okey, ingat dalam satu persamaan, dalam satu tajuk ni, dalam geometri koordinat, apabila awak nak mencari koordinat, bila nak cari koordinat, ingat awak kena gunakan persamaan serentak sebab ada dua garisan, ni kita panggil garisan, dua garisan, warna merah satu, warna biru satu, melanggar, melanggar pada satu titik. Ni kita panggil accident dia accident dekat koordinat ni. Bila dua garis berlanggar, itu namanya kaedah persamaan serentak. Awak boleh guna persamaan serentak. Yang penting awak kena cari persamaan bagi RS dan persamaan bagi PS. Okey, persamaan PS, persamaan RS, gunakan kaedah penghapusan pergantian, dapatlah koordinat. Dia macam tu. Jadi sekarang ni konsep geometri koordinat, kalau soalan tu dia tanya koordinat, awak kena tengok garis tu ada tak persamaan sebenarnya? Ada tak persamaan PS? Ada tak persamaan RS? Kalau dua-dua ni ada, buat kaedah sistem persamaan, baru dapat koordinat. Okey? So sekarang saya nak awak cari persamaan RS dengan menggunakan kaedah yang awak belajar dalam matematik. Okey, kaedah yang awak belajar dalam matematik. Okey. So bila ni awak buatlah satu catatan kecil jika dua garis berlanggar, jika dua garis berlanggar, maka koordinat tersebut boleh dicari dalam persamaan serentak. Dalam kaedah persamaan serentak. Jadi contohlah kan, saya bagi contoh awak tengoklah garisan koordinat Q ni kan, ada dua garis, ada garis QR, ada garis PQ. So bila awak ada persamaan PQ, awak ada persamaan QR, awak boleh gunakan persamaan serentak untuk dapatkan koordinat Q. Dia macam itulah konsep geometri koordinat ni. Sama juga awak nak cari koordinat R, awak dapatkan persamaan RS dengan persamaan QR. So dapatlah koordinat R dengan gunakan persamaan serentak. Tapi ceritanya soalan ni nak HK kan. Soalan ni awak kena cari persamaan RS dengan PS. Okey, so ini awak kena tahu garis dulu. Dan nak cari persamaan ni pun kena tahu basic. Basicnya daripada math. Jadi kita tengok mungkin awak dah lupa masa awak tingkatan 3 tu, mungkin awak dah lama sangat tak buatkan kaji kan. So kita tengok. Cara dia adalah awak gunakan flowchart yang saya guna ni saya lukis ni flowchart untuk buat persamaan. First, kena ada koordinat. Ni saya tulis tepi lah. Sekejap. Alright. And then, kena ada kecerunan. Dan akhir sekali, kena ada persamaan. Baru kita boleh cipta persamaan. Okay. So, dia macam ada wire lah. Nak buat kecerunan ni, kan awak tahu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 kan. Ni kecerunan lah yang awak tahu lah. Tapi kecerunan ni berdasarkan dua koordinat yang awak dapat. Sebab tu ada Y2, ada Y1 kan. Tapi kalau nak cari persamaan pula, dia perlukan dua juga. Tapi sebenarnya dua tu salah satunya daripada kecerunan dan salah satunya daripada koordinat. Baru awak boleh cipta persamaan ni. Maksudnya setiap elemen ni, setiap elemen, contohnya elemen kecerunan ni awak perlukan dua koordinat, dan elemen persamaan ni awak perlukan satu kecerunan dan satu koordinat. Maksudnya nak cipta sesuatu tu perlukan dua benda lah. Macam itulah maksudnya. Okay.
So untuk cari persamaan ni, awak kena kenal pasti dalam satu garis tu ada tak kecerunan, ada tak koordinat. Jadi kita tengok. Kita tengok RS ni ada kecerunan. Okey, RS tu ada kecerunan, maka kita boleh gunakan kecerunan tadi tu. Okey. Dan sekarang kita nak cari pula koordinat RS dalam satu garis lurus RS. So awak tengok garis lurus RS ni, koordinat yang paling senang awak gunakan adalah R. Sebab R ni awak dah tahu S tu sebagai 6. S tu awak dah tahu dah. Okey, yang mana tahu je ambil. Koordinat yang tak tahu tu jangan ambil. Ambil yang tahu sahaja. Jadi koordinat yang kita tahu tu adalah R. Okey, satu je. Okey, satu je koordinat. So kita gunakan R. R ialah 9, 6. So maksudnya koordinat dah ada, kecerunan dah ada. So settle boleh cipta persamaan. Okey, boleh cipta persamaan. So untuk cipta persamaan macam biasalah hukum linear, iaitu YMX tambah C. Okey, awak kena gunakan YMX tambah C ni. First, ni cara pertama ni cara pertama yang saya ajar, yang paling senang lah. Ni awak gantikan XY. First awak gantikan dulu. Y awak letak 6. Kemudian M tu awak letak 1/7. Okey. Lepas tu X tu awak letak 9. Maksudnya gantilah. Ganti je koordinat ni ke dalam persamaan YMX tambah C ni. Semuanya C tu awak tak tahulah, biasalah. Sebab itulah kita nak cari. Okey, kita nak cari nilai C ni. Okey, tak ada masalah. So awak settlekanlah. 6 sama dengan 9/7 tambah C. Okey, kemudian C, 6 tolak 9/7 sama dengan C lah. Dia jadi tolak sebab awak pindahkan ke kiri. 9/7 pindah jadi negatif. Dan awak dapatlah nilai C tu berapa Okay, 6 tolak 9/7. Awak dapat 33/7. C ni adalah 33/7. So persamaan bagi RS, okay, ni adalah persamaan bagi RS, ni saya kecilkan sikit. So RS adalah Y sama dengan, ambil balik kecerunan, ni warna biru warna biru ni maksudnya saya gantikanlah kecerunan dia X tambah 33/7. Yang last ni awak buat balik semula, tapi awak cuma gantikan M dengan C sahaja. Y dengan S tu je tak payah ganti. Yang tadi tu kita ganti sebab kita nak cari nilai. Tapi sekarang ni nilai C dah ada, awak just gantikan M dengan C balik. Dia gunakan yang Y, M, S tambah C sahaja. Okay, still sama. Okay, ni kaedah yang saya ajar yang paling senang lah. Okay, awak ganti-ganti dapat. Okay, itu RS. Itu RS. Sekarang saya nak tanya awak pula berkenaan dengan lagi satu garis. Lagi satu garis merah ni, PS. Okay, PS ni saya nak tanya awak, apakah NPS ataupun apakah kecerunan bagi PS kalau kecerunan QR ni tadi kita dapat adalah 1. Okay, kalau kita dapat MQR ni 1. Apakah kecerunan bagi PS? Tuliskan dekat ruangan komen. Satu sebabnya awak nampak ada anak panah ni. Anak panah ni maksudnya selari. Selari tu maksudnya kecerunan jalan yang sama kan. Jadi sebenarnya awak dah ada idea yang MPS tu adalah 1. So boleh tulis MPS adalah 1. Okay, settle kecerunan settle. Okay, right. Lagi satu je, koordinat. Okay, koordinat. Apa awak nak cari koordinat dalam PS ni? Sekarang ada dua koordinat, ada P, ada S. Macam biasa, ambil yang lengkap. Yang lengkap adalah P sahaja. So yang ambil yang senang ambil P iaitu 03. Ambil satu sahaja, so awak tulislah. Siap-siap, P ialah 03. Dan awak buat balik langkah yang sama macam tadi, atau awak punya lagi satu langkah, mungkin ada yang belajar kat sekolah lah kan. Kita gunakan konsep Y tolak dengan ni terus siap lah. Y tolak dengan 3. 3 ni saya gantilah dengan Y tu. Ni kan XY kan. Y tolak dengan 3. Sama dengan M X tambah C. M X tambah C ni kan.
Saya buatlah macam ni terus. M ni saya terus gantikan dengan kecerunan MPS. Okey, M ni saya ambil satu lah. Satu ni awak jangan tanya datang dari mana Satu tu adalah kecerunan. Saya letak je kecerunan. Kemudian darabkan dengan X tolak kosong. Kenapa X tolak kosong? Sebab X ni memang, X tu biarkan. Dia kena tolak dengan koordinat P yang X sahaja. Ni, X kosong ni. Dia memang tolak, tak boleh tambah. Ni cara kedua lah. Cara kedua ni lagi singkat tapi susah sikit nak buat. Dia jadi macam complicated. So dia jadi Y tolak 3 sama dengan X tolak kosong. Ataupun X sahajalah. Dan awak pindahkan 3 tu jadi Y sama dengan X tambah 3. Dah terus siap. Maksudnya jalan kerja ni lagi pendek. Tapi awak kena ingat step dia. Y ni biarkan tolak dengan koordinat Y. Y tolak dengan koordinat Y sama dengan M darabkan dengan X tolak dengan koordinat X. X tolak dengan koordinat X. Mesti tolak. Okay. So ini lebih, bagi saya lebih suka guna yang inilah sebab dia lagi cepat dan menjimatkan masa. Dia lagi senang. Berbanding yang ni kan, awak kena buat YMX tambah C yang pertama, lepas tu awak buat lagi satu YMX tambah C. Maksudnya, dua fasa lah dia jadi lebih extend, lagi panjang. Kan? Sebab ikutlah mana yang awak senang. Mungkin awak rasa cara pertama ni lagi senang, lagi selesa, awak guna cara ni. Kalau awak rasa macam ni lagi senang, awak cuba fahamkan yang ni. Okay, saya tak salahkan awak pun. Dua-dua betul. Okay, sambung sikit. So sekarang awak dah ada dah. Awak dah ada dua persamaan Okay, awak dah ada dua persamaan. Kita dah ada PS, kita dah ada RS. Ni kita tulis baliklah persamaan dia. Y sama dengan 1/7X tambah 33/7. Dan ni adalah Y sama dengan X tambah 3. So berdasarkan situasi soalan ni, saya dah nampak dah ni persamaan 1, ni persamaan 2. So gunakan kaedah persamaan serentak. Macam tadilah saya cakap dalam tajuk vektor tu kan. Bila awak nak buat persamaan serentak ni, awak kena ingat kena ada X, kena ada Y duduk depan. X tambah Y sama dengan something. Ni contoh. Okay. So bila ada dua huruf, awak kena pastikan dua-dua huruf tu mesti duduk depan. So pindahkan dulu. Okay, awak pindahkan dulu. Ni saya ambil, saya tarik sini. Okay, awak tukarkan dia. Awak jadikan dia Y tolak 1/7X. Terus je tukar simbol. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Sama dengan 33/7. Kan senang? So Y tolak X sama dengan 3. Ni macam senang lah kan. Awak just pindahkan X sahaja. Lepas tu awak hapuskan Y. Saya suka hapuskan Y sebab senang sangat. So negatif lah sebab positif. Awak belajar kat sekolah positif. Terbalikkan jadi negatif bulat. Okay, negatif bulat. So awak tolak kan. Y tolak Y kosong. Ni awak kira lah. Negatif 1/7 tolak 1. Tolak negatif 1. Okay, tolak dengan negatif 1. So, dapat 6/7 lah. Dan akhir sekali awak kira. 33 tolak 3. So dapat 30. Okay. Sekejap saya check balik. 1/7. Okay, itulah. Awak cari nilai X. Okay, cari nilai X. So X sama dengan, ni bahagi pindah jadi darab. Okay, so dia jadi 7 kali 3, 21. So 210. Dan X sama dengan 210 bagi 6. Macam lari je jawapan. Nanti kita tengok apa lagi saya tertinggal Okay, so Y sama dengan, ni saya ambil persamaan 2 lah terus. Y sama dengan, ni macam salah je something. Ada something wrong kat sini. Sebab dia terlalu banyak. Sekejap saya check balik jawapan. Betul tak persamaan saya ni?
persamaan RS dengan persamaan PS. Okey, persamaan PS dah okey. RS pun dah okey. Okey. Oh, ni ada sikit salah. Sekejap Kita tengok balik sini. 3 tolak ni, tolak. Okey. Betul lah. Inilah yang silap. So 33 tolak 33/7 33/7 tolak 3. 12/7. Careless. Laju sangat kan. Ni awak tengok ni awak nampak ada pecahan bawah ni, awak potong dan 6x sama dengan 12 dan x sama dengan 2. Alright, ni lagi senang lah kot. So y sama dengan 2 tambah 3, 5. Okay, so dah siap koordinat bagi apa dah siap koordinat bagi S. S ialah 2, 5. Dan kita tahu H ialah 2, K ialah 5. Alright. So barulah berbaloi markah ni 5 markah sebab jalan kerja dia panjang. Ada juga jalan kerja yang pendek. Ada. Tak ada salah pun, still betul. Tapi saya tak tahu macam mana boleh guna. So kita tengok jalan kerja yang pendek tu. Okay, kita tengok jalan kerja yang pendek tu. Okay, ni saya tunjuk gitu-gitu je bila soalan ni dia bagi tahu MRS ialah 1/7 kan tadi tu. So awak buat balik semula macam mana dia dapat 1/7 tu. Maksudnya awak soalkan balik. Ni saya just tunjuk lah gitu-gitu je. Saya harap yang persamaan serentak ni awak faham Okay. So kalau yang ni, kalau dia bagi MRS, ni awak boleh gunalah tapi bagi saya markah dia sikit. MRS sama dengan 1/7 dan awak cuba cari balik menggunakan rumus kecerunan. So S tolak K, S tolak K pula 6 tolak K per dengan 9 tolak H. Maksudnya saya buatlah gunakan kaedah kecerunan tu. Okay, ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, 6 tolak K kemudian per dengan 9 tolak H sama dengan 1/7. And then saya buatlah 6 tolak K sama dengan 1, K sama dengan 6 tolak 1, K sama dengan 5. Terus dapat. Dan ada lagi 1, 9 tolak H sama dengan 7, H sama dengan 9 tolak 7 sama dengan 2. Pun dapat. Okay, boleh juga, tak ada masalah. Tapi bagi saya markah ni sikit lah, dapat 3 sahaja. Okay. Kalau ikutkan lah dalam exam sebenar. Tapi based on soalan ni saya rasa okay je, saya terima je markah. Tapi AdMed kan jenis yang macam kata pilih kasih sikit kan. So awak buat yang ni lah, yang ni lebih selamat. Okay, ni lebih selamat. So gunakan kaedah persamaan serentak sebab inilah yang kita memang selalu guna dalam AdMed. Okay, ni lebih efisien lah jawapan. Saya harap awak faham Okay, lagi satu. Siapa yang tak ambil kehadiran tadi tu nanti bagi tahu ya, sebab tadi kehadiran tadi ni ada dalam 8 orang 8 orang sahaja. Tadi yang masuk kelas 10 orang tak silap saya, 9 ke 10. Okay, tak apa. Siapa yang tak ambil tu nanti bagi tahu saya Alright. So itu sajalah yang saya nak sampaikan. Saya harap awak faham lah. Geometry coordinate ni sebenarnya senang sebab dia based on matematik asal, matematik moden. Tapi dia based on apa yang awak ingat, apa yang awak tak ingat. Dia cuma ada tambahan sikit je. Nama pun matematik tambahan kan. Dalam AdMed ni, geometry coordinate ni yang tambah cumalah tajuk serenjang dengan ni je, persamaan lokus dengan luas je. 3 tu je sebenarnya. Yang lain-lain tu sebenarnya adalah basic sahajalah. Okay, basic. Just gunakan rumus. Tajuk ni memang banyak rumus. Tapi bagi saya kalau awak faham matematik tu, boleh buat lah. Tak apa, nanti dalam matematik punya kelas pun kita akan belajar lagi garis lurus. Sebab memang akan masuk dalam SPM matematik pun masuk juga tajuk garis lurus. So saya akan terangkan lagi lah
So jangan risau. Okay, so itu saja. Saya nak ambil kehadiran untuk yang sesi kedua. Kejap Saya terpaksa buat asing sebab saya takut ada yang tak ambil kehadiran lagi. Okay. Alang-alang awak ambil kehadiran tu, saya nak